Soalan 20. Okey, suara teacher dengar jelas tak? Jelas tak suara teacher? Jelas. Okey, alhamdulillah. So kita tengok soalan nombor 20. Which information are needed to determine the empirical formula? So dia punya hint dia, apa yang needed, information needed untuk empirical formula, maklumat untuk formula empirik yang kita buat jadual tu lah. Kalau jadual in English kita buat EM, EM. EM 2 ni je bila okey dengan N lah. Bila nak kira N ni kita mesti ada relative atomic mass. Ingat tak kalau kita nak buat nak kira empirical formula kita mesti buat jadual EMNR ataupun elemen, unsur, jisim, bilangan mol dan juga nisbah. Okay, so untuk E ni nama elemen dia, J ni jisim dan kita nak cari bilangan mol, kita perlukan jisim atom relatif. So yang kita perlukan ni sebenarnya dua je, jisim dengan jisim atom relatif. Mass dengan relative atomic mass. Okay, kita tengok mana ada. Okay, relative atomic mass, betul. Mass of element in a compound, ini mass ataupun jisim. Proton number, perlu ke proton number? Perlu tak proton number? Tak perlu. Proton number tak perlu. Sebab tak ada keperluan untuk kita kira dia punya kita tahu dia punya number of valence electron, dia punya ion, charge dia punya ion, tak perlu. So tak perlu. Number of atom of element in a compound, ini pun tak perlu. Okay. Okay, so kita tengok jawapan dia. So jawapan dia adalah, jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Penat ke ni semua? Okey tak? Jawapan dia apa ni? 1 dan? A, 1 dan 2. Okey, kita tengok nombor 21. Diagram 11 shows a bottle of ascorbic acid used to treat scurvy. Okey, apa itu scurvy? Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C. Maksud dia ascorbic acid ni adalah vitamin C. Siapa yang ambil biologi tahulah. Okay, scurvy ni tanda-tanda dia gusi berdarah. Okay, so dia nak cari empirical formula. Formula empirik. Dia nak buat apa bila nak cari formula empirik? Dia nak buat apa bila nak cari formula empirik? EMNR. Good. Buat table EMNR ataupun UJBK. Bahasa Melayu dia unsur, jisim, bilangan mol, UJBK lagi, UJBN, nisbah, N untuk nisbah. So elemen dia ada T3. Okay, so buat table cantik-cantik lah. Okay. So pertama sekali C, H dan O. Mass of C given, okay, macam teacher beritahu, kalau dia tak beritahu mass tapi dia beri percentage, so just assume, cancelkan percentage, ini adalah gram, ini adalah gram, ini adalah gram. So terus buatkan mass dia, jisim dia bersama dengan 40.9. Ambil sebiji dia punya peratus sebagai jisim dia. Okay, hidrogen 4.55, oksigen 54.5. Seterusnya kita kena cari N, bilangan mol atau number of mole. Okay. So untuk cari number of mole 40.9 bahagi dengan berapa dia punya RAM dia, relative atomic mass dia berapa? Berapa? 12. So sama dengan, kirakan cepat sekarang, kira, tekan kalkulator. Yang ni 4.55 bahagi 1, 54.5 bahagi dengan 16. So dapat berapa number of mole for carbon? Bilangan mole untuk carbon berapa? 3.4. 3.4. Number of mole for hydrogen 4.55. Number of mole for oxygen? Berapa? Berapa oksigen? 3.4.
Good. 3.4 sama. So bila kita nak cari nisbah ataupun nak cari ratio, petua dia adalah dengan identify, kenal pasti mana bilangan mol yang paling kecil. So kalau kita tengok bilangan mol yang paling kecil adalah 3.4, ada 2 3.4. So maksud dia semua number of mole, semua ni 3.4, 4.55, 3.4 kena bahagi dengan 3.4. Nilai bilangan mol yang paling kecil. Okay, fungsi dia apa dia? Untuk kita dapatkan ratio ataupun nisbah yang nombor bulat. Nombor bulat ni maksudnya tak ada pecahan. So sekarang bila kita bahagikan, so 3.4 bahagi 3.4 sama dengan 1. 4.55 bahagi 3.4 awak dapat 1.3 something, betul tak? Betul. Kemudian 3.4 bahagi 3.4 dapat 1. Jangan bahaya. No. So yang ini awak tengok yang ni dah okey, 1. Tapi 1.3. 1.3 tak boleh round off jadi 1. Maksud teacher tak boleh awak buat 1.3 so dia nearly to 1. Cannot, salah. So awak kena fikirkan 1.3 ni awak kena jadikan dia 0.9 at least. Kalau tak dapat, maksud dia kalau contoh 1.5 awak boleh darabkan dengan something yang jadi 0.0 kan. Sebab 5 dia ada sifir dia ada yang 20, 30, 40. Jadi awak boleh fikirkan darab dengan apa dapat hujung dia kosong. Tapi kalau 3 ni biasanya susah nak cari yang dapat dengan kosong. So biasanya untuk kalau dia punya perpuluhan 0.3, first of all cuba kali dengan 3. Sebab maksud contoh teacher kalau 0.3 darab 3 awak akan dapat 0.9. So 0.9 kita boleh assume dia equal to 1. Terus tu strategi kita. Kalau kita punya hasil bahagi bilangan mol dengan bilangan mol paling kecil ni, dia punya hujung dia ada 0.3. So kena darab 3. So now kita try. Darabkan semua dengan 3. So kita darab 3. Darab 3. Darab 3. Sebab our purpose, tujuan utama kita sekarang ni, kita nak hasilkan nombor bulat. Kita punya formula empirik mesti nombor bulat. Tak boleh pecahan, tak boleh perpuluhan. So 1 darab 3, 3. 1.3 darab 3, 1.9. 1 darab 3 bersama dengan 1.3 darab 3 berapa? 3.9. 3.9. 3.9. So 3.9 ini 3. So daripada 3.9 ni baru kita boleh assume dia nearly to 4. Ingat, kalau dia 0.01 boleh kita, maksud dia contoh kan, kalau 1.01 so kita boleh assume dia jadi 1. Kalau 1 jarang, 1.1 pun jarang, biasa 1.01. Tapi kalau untuk 1.9 apa kita boleh nextkan jadi 2. So 3.9 kita boleh jadikan dia 4. So kat sini dia punya empirical formula dia apa dia? Apa empirical formula for ascorbic acid ni? C3H4O3. Okay, so dia adalah H4. H4OO3. H4O3. So the answer is A. The answer is A. Okay, ada soalan tak 21? Tak Ada ada. soalan? Okay, tak ada. Good. So kita tengok nombor 22. So 22 ni sebenarnya mudah sebab dia dah bagi dah ni kan. Dia dah bagi iron 3 dia punya apa? Oxidation number dia, maksud dia adalah charge dia Fe3 positif. So Fe3 positif oxide. So bila kita crosskan dia akan jadi Fe2O3. Tapi sebenarnya tak ada, kalau awak tak tahu ni pun, awak tak tahu ni katalah, awak tak tahu nak hasilkan chemical formula atau formula kimia untuk iron trioxide. Sebenarnya doesn't matter. Sebab dekat soalan ni dia beritahu semua dah. So dia dah beritahu apa? Aluminium dengan iron trioxide dihasilkan iron dengan substance X.
Aluminium dengan ferrum 3 oksida dia menghasilkan ferrum dengan bahan X. Maksudnya asal dia ferrum ni ada kawan, ferrum 3 oksida, iron 3 oxide. Bila dia berjumpa dengan aluminium, iron ni dia jadi iron. Maksud dia kita iron sahaja. Maksudnya iron is being displaced. Iron telah disesarkan. Okay, dalam ni case ni iron ni dah disesarkan daripada dia punya oxide. Sebab daripada iron 3 oxide dia jadi iron sahaja. Ferrum 3 oksida ni ferrum telah disesarkan. Daripada mana? Daripada sebatian oksida dia. Ferrum telah disesarkan. Dalam bahasa kasar dia ditendang. Disesarkan ni dialihkan. Sesaran kan? Sesaran, jarak. Sesaran kan? So bila kita kata displace, dialihkan. Dari baik-baik dia duduk sebelah-sebelah, pasang-pasang, datang aluminium alihkan ferrum. Dia jadi duduk kawan dengan oksida ataupun okside, ferrum yang kena keluar. So maksud dia kat sini aluminium dia akan combine dengan oksigen. Jadi apa? Jadi oksigen. So bila aluminium combine dengan oksigen, nama dia adalah aluminium oxide ataupun aluminium oksida. So apa dia punya chemical formula? Ingat, dalam banyak-banyak ion, positive charge, metal, logam ion ataupun metal ion yang awak belajar, hanya ada satu je yang charge dia 3 positif, iaitu aluminium. So Al3 plus dengan oxide O2 minus, awak crosskan, awak akan dapat Al2O3. So jawapan dia adalah C. Ada soalan tak yang 22 ni? Soalan ni sebenarnya terlalu senang pada teacher. Tapi macam nak terangkan ke awak. Tu soalan tu lebih kurang macam inilah. Okay? Seterusnya empirical formula lagi. Ni insyaAllah lepas ni mahir dah empirical formula. So buat table apa? Nak buat empirical formula, table apa? EM. Pandai. EM, so N, R. Ataupun UJBN. So kat sini kita senaraikan apa kita punya elemen. Kita punya elemen ada 3, X, Y, Z. Kalau elemen dia beri ada 5, 5 lah awak kena senarai. Kalau 4, 4 lah awak kena senarai. So mass of X adalah 50.0, Y 15.0, Z 60.0. So number of mole, bilangan mole dia bahagikan dengan for relative atomic mass masing-masing. So X bahagi dengan 40. Y 15.0 bahagi dengan 12. Z 60.0 bahagi dengan 16. So awak dapat berapa? Number of mole of X? Berapa? 1.25. 1.25. Number of mole for Y? 1.25. 1 point? Sama sama dengan sebelah? Ya, 1.25. Okay. So untuk Z? 3.75. 3.75. So berapa bilangan mol yang paling kecil? 1.25. So semua kena bahagi dengan 1.25. So kita ambil 1.25 bahagi 1.25 sama dengan 1. 1.25 bahagi dengan 1.25 sama dengan 1. 3.75 bahagi dengan 1.25 dapat berapa? 3. So maksud dia barulah kita boleh tulis empirical formula ataupun formula empirik is equal to X1, Y1, Z3 ataupun X, Y, Z3. So jawapan dia adalah B, betul tak? Betul. Okay. Next kita tengok nombor 24.
So tuliskan dulu persamaan kimia yang seimbang. Dia dah diberikan dah. 2 PB. Ini adalah decomposition reaction. Tidak balas penguraian. Kenapa tidak balas penguraian? Sebab daripada satu bahan hasil dia lebih daripada satu. Satu terurai menjadi lebih daripada satu. So dia menghasilkan 2 PbO plus 4 NO2 plus O2. So sekarang kita kena kenal pasti siapa information, maklumat yang kita nak pakai, siapa soalan, question yang kita kena cari. So what is the mass? What ni adalah kita punya question. Mass of lead to nitrate. Mana lead to nitrate? So ini adalah lead to nitrate. So kat sini kita punya question. Iaitu dia nak cari mass bersamaan dengan berapa. Needed to produce 3.6 dm³ of oxygen gas. Okay. Yang diperlukan untuk menghasilkan 3.62 dm³ of gas oksigen. So maksudnya 3.62 dm³ ni adalah kita punya maklumat ataupun kita punya info. So ini kita punya question, ini kita punya info. So tulis kat sini information yang kita ada 3.6 dm³. Kalau kat sini awak bila awak ada info, siap-siap awak nak cari number of mole info pun boleh. Sebab awak tahu kalau volume, mass ataupun number of particle ataupun concentration and volume tak boleh digunakan untuk teknik perkadaran. So nak tak nak kita kena tukar kepada number of mole. Siap-siap cari number of mole. Tapi kena mention lah apa yang awak tengah cari. Number of mole oksigen equal to 3.6 dm³. Nampak? Maklumat yang diberi ni dm³. Nampak ni? Maklumat yang diberi adalah dm³. So awak punya molar volume pun dm³. Awak punya isi padu molar pun dm³. So tak jadi masalah. Terus boleh proceed. Teacher cuma nak buat friendly reminder. Kalau maklumat awak dalam cm³, awak kena ingat 1 dm³ bersamaan dengan 1000 cm³. Kalau maklumat awak ni diberikan dalam bentuk ataupun dalam unit cm³, jadi apa yang awak kena buat? Awak kena pakai molar volume yang 24,000 cm³. So kalau awak dah pakai 24,000 cm³, awak tak perlu tukarkan dia punya ni, maksudnya pakai yang cm³ saja. Okay. So bahagikan dengan 24 dm³. So dapat berapa bilangan mol dia? Berapa number of mole oksigen? Berapa? 0.15. 0.15 mol. So sekarang adalah waktu untuk kita extractkan information dengan question. So ini question, ini information. So kita keluarkan. So kita buat 2 mol lead to nitrate produce 1 mol oxygen. Okay. So bila awak dah identify ni, ini bersama awak produce 0.15 mol. So berapa bilangan mol lead to nitrate needed? Berapa bilangan mol PbNO32 yang diperlukan? Berapa? Kalau berapa? 0.3. Ya, 0.3. Dapat dari mana? Sebab kalau kalau 2 mol menghasilkan 1 mol oksigen, sekarang ni dia menghasilkan 0.15, so maksudnya 0.15 kena darab 2. Umpamanya kalau awak kata 2 dapat 1. So kalau 4 dapat 2. 6 dapat 3. Kalau ini 4, sini 8. Sini 5, sini 10. Maksudnya dia 2 kali ganda daripada oksigen. So sebab itulah kita kata 0.15 darab 2 mol PbNO3. So bersamaan dengan 0.3 mol. So 0.3 mol PbNO3 tu ni kita convertkan kepada mass.
So mass of PbNO3 equal to molar number of mole times dengan, alamak tak muat. Kita sambung ke bawah ya. So number of mole times molar mass. Okay, dah kira belum berapa molar mass untuk lead-2 nitrate? Molar mass. Kira hati-hati ya sebab tadi teacher buat pun teacher tersilap kira molar mass of lead-2 nitrate awal-awal dia. So PB 207 tambah N ada 2 darab 1, ada 2 N 14 tambah ada 3 darab 2, 6. RAM relative atomic mass untuk oksigen adalah 16. So darab 16. So bersama dengan berapa? Molar mass untuk lead-2 nitrate? 331. Betul 331. Tadi teacher kira mula-mula salah, tak dapat 331. So sebab tu teacher kata kena ulang-ulang. Biasakan bila awak dah siap tu check balik betul tak semua yang berkaitan dengan molar mass yang awak buat tu adakah betul. Sebab dia melibatkan pemecahan bracket kan. Kadang-kadang kita tak perasan. So number of mole is 0.3 mole times dengan 331 gram per mole. So akan dapat berapa gram? Berapa mass dia? 99.3 gram. So dapat tak ni? Dapat. Okay, alhamdulillah. So jawapan dia adalah B. Good. Okay, yang 25 ni mudah je sebenarnya. Kalaulah dia kata volume ke, dia kata number of particle ke, abaikan dulu. Yang penting kalau dia bagi chemical equation atau persamaan kimia, cari option A, B, C, D yang cakap pasal mole. Bila kita explain tentang chemical equation, kita bercerita tentang mole. Bukan bercerita tentang volume, bukan bercerita pasal GSAM, bukan sebab dia tak standard. So bila persamaan kimia ni kita bincang, kita sebut dia unit ataupun penjodoh bilangan dia adalah mole. Tak boleh kata kaitkan dia dengan GSAM. Maksudnya GSAM 1 GSAM nitrogen campur 3 berapa GSAM hidrogen tak sesuai, tak boleh, mesti mole. So kalau kita tengok dekat sini dia cakap molecule. 2 molekul, mana ada 2 molekul? Ini kalau N2 ni maksud N2 adalah 2 atom nitrogen dalam 1 molekul nitrogen. Ini nama dia bila dia dah combine, nama dia adalah molekul. Bila dah combine, nama zarah ni, jenis zarah ni molekul. Yang mana dalam 1 molekul nitrogen ni mempunyai 2 atom nitrogen. Macam tu. So ini memang salah, A salah. 1.0 gram nitrogen reacts, okay. Bila kita nak cerita tentang persamaan kimia tak sesuai, kita bandingkan dari segi gram-gram iaitu GSAM. Tak boleh, itu bukan perkadaran yang betul. Okay, kita tengok C. 1 mole of ammonia gas produce. Okay, kat sini 2. Tulis je dulu. 1 mole ammonia produce when 0.5 mole of nitrogen. So ini 0.5 react with 1.5 hydrogen gas. Sama tak perkadaran dia? Sama tak perkadaran dia? Tengok, kalau tengok 1 nisbah 3 nisbah 2. Dia buat 0.5 nisbah 1.5. 0.5 nisbah dengan 1.5. Okey. 1 mole of ammonia, nisbah dengan 1. So nampak ni? Boleh ni kan? Kena kan? Sebab maksud dia ini semua bila kita bahagi 2, kita akan dapat yang ini. 1 bahagi 2, 0.5. 3 bahagi 2, 1.5. 2 bahagi 2, 1. So jawapan dia adalah C. Okay. Kalau D ni dia pula kata number of atom, bilangan atom ammonia gas. Ingat, ammonia gas ni dalam bentuk molekul. Maksudnya NH3 tu adalah 1 molekul. Okay.
Is produced is twice the number of atom in nitrogen gas. Memang salah. Jangan percaya. Ni lagi membandingkan kepala. So yang paling betul adalah C. Okay, boleh? Boleh. Okay, so Alhamdulillah hari ni selesai kita punya bab 3. So apa yang teacher boleh boleh nasihatkan, sama-sama kongsi dengan awak. Teacher harap awak semua kuat semangat ya, sebab teacher faham tak semua orang melalui kalau kata tahun 2000